Baik, Assalamualaikum. Video kali ini kita akan bercakap pasal filem kontroversi Anwar The Untold Story. First of all, aku nak cakap yang aku tonton filem ni bukan atas sebab nak menghina ke ataupun nak menunjukkan aku sokong ke apa ke, tak. Aku menonton filem ni sebab aku memang minat filem dan aku terpukau dengan trailer filem ni walaupun promosi filem ni sedikit macam filem Tamil. Maksud aku, kalau hampa tengok dekat poster dia, Masya Allah, dia punya logo tu, ya Allah, bapak besar. Aku tak tahu lah dia nak promote syarikat ke atau dia nak promote filem ni. Tapi tak apalah, itu pasal design poster. Kita nak bercakap pasal filem dia yang mana dah boleh ditonton dekat Astro First. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal Anwar The Untold Story, intro. Anwar The Untold Story adalah sebuah filem yang begitu kontroversi, sebab filem ni menampilkan kisah hidup Anwar Ibrahim, di eranya sekitar 98-92 macam tu, di mana ketika itu dia dipenjara. Aku tak nak bercakap pasal fact dia sebab aku tidak mahu membabitkan apa-apa isu lah. Jadi aku just nak bercakap pasal filem ni. Apa yang filem ni sajikan, itu yang aku akan komen. Bukannya bercakap pasal perbandingan antara benda yang reality versus movie. Sebab pada aku, movie adalah suatu benda yang sometimes kita boleh improvise. Sebab orang yang tengok movie dan bandingkan dengan reality, aku rasa itu adalah cara yang begitu salah lah. Sebab yes, movie ni memang based on reality, tapi penerbit dia ataupun orang yang mencipta karya ni, orang yang menulis skrip, dia orang ada kebebasan untuk terjemahkan cerita reality dalam bentuk yang imaginatif. First of all, cerita pasal filem ni ialah macam mana Anwar ni, dalam filem ni lah, cerita pasal macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni daripada awal movie tu dia cerita pasal dia ketangkap tu. Tapi sebenarnya ceritanya dia backward, dia flash backward kepada macam mana Anwar ni jadi Menteri Kewangan, lepas tu macam mana dia menimbulkan dendam ataupun sampai jadikan Tun Mahathir sebagai enemy, dan sampailah ke penghujung dia. Filem ni tidak ada penghujung yang jelas sebab semua orang tahu cerita yang selepas itu masih panjang. So filem ni lebih fokus kepada macam mana Anwar ni cuba untuk bantras rasuah. Itu dia punya focus point dia. Tak cerita pasal banyak lagi, aku rasa filem ni akan jadi lebih panjang. Dan aku nampak dekat sini, sosok Anwar Ibrahim ini, sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dijadikan satu alat untuk menyatakan bahawa corruption adalah something yang we need to fight. Sesuatu yang kita boleh lawan, kita perlu lawan. So filem ni bukanlah pasal Anwar Ibrahim dan juga kes-kes sangat. Dia tentang bahaya corruption, tentang macam mana pemerintah ini ada corruption dan so. Walaupun kita tak pasti benda ni betul atau tak, tapi dalam filem ni apa yang nak digambarkan ialah tentang corruption. So kalau siapa yang tonton filem ni, mungkin dia rasa macam filem ni mungkin tak betul-betul stick to the fact, ataupun fact dalam filem ni salah ke apa ke, aku boleh assume yang filem ni message dia bukanlah pasal Anwar Ibrahim itu saja, tapi ianya pasal filem anti rasuah. So anti rasuah tu adalah message yang sangat penting dalam filem ni, sebab since the beginning of this movie sampai le penghujung, the way Datuk Seri Anwar Ibrahim fight corruption ni adalah benda yang memang sangat-sangat di-highlight dalam filem ni, yang nak tunjukkan yang corruption ni berlaku dekat mana-mana dan realitinya itu. Dari segi penceritaan, aku boleh katakan yang filem ni agak tak berani macam betul-betul pure menghentam lah. Filem ni lebih banyak bermain dengan babak-babak yang play safe. Dan aku rasa babak-babak yang berani tu mungkin ada, tetapi telah dipotong mungkin untuk mengelakkan sensitivity. Aku rasa macam agak janggal dekat scene Anwar Ibrahim marah Mahathir, sebab aku rasa macam there are some momentum hilang dekat situ. Sebab waktu awal-awal tu Mahathir cakap elok, lepas tu Farid Kamil punya watak, Anwar Ibrahim cakap elok, tiba-tiba saja berubah jadi marah. Aku macam tiba-tiba, kenapa tiba-tiba? Mesti ada 1-2 ayat yang sebelum itu yang dipotong. Tapi aku tak tahulah kenapa, sebab filem ni adalah filem yang
agak berani. So mungkin itulah kot yang terjadi. Mungkin pemotongan itu menyebabkan filem ni terpaksa jadi macam tu kan. Ada setengah bahagian macam agak kekok dan just nampak berdiri sebagai sebuah scene, sebuah babak sekadar daripada sebuah babak yang bercerita. Dia just babak yang ada hanya untuk for the purpose of explaining instead of moving the story forward. Macam tu, ada setengah-setengah babak lah. Tetapi aku rasa untuk whole movie ni, aku rasa movie ni tidak ada masalah. Aku rasa aku enjoy tonton filem ni. One of the things yang aku suka pasal filem ni ialah dia punya visual. Visual filem ni agak bagus, agak unik, agak cantik. Memang koreografi pula, sinematografi filem ni memang cukup-cukup cun lah. Walaupun ada 1-2 scene yang babak yang memerlukan CGI tu memang nampak sangat lah agak biasa-biasa. Tetapi dari segi lakonan pula, aku boleh katakan yang Farid Kamil managed to deliver the character. Walaupun watak dia bukanlah macam hampir betul-betul kepada karakter Anwar Ibrahim yang reality, tapi still dia managed to deliver the fictional version of Anwar Ibrahim. Cuma aku nak bercakap pasal Acha Septriasa lah. Aku salute lakonan dia. Dia cuba untuk bercakap bahasa Melayu Malaysia. Yang mana aku selalu tengok pelakon-pelakon Indonesia bila cuba tiru, dia nampak lain, nampak kekok. Tapi the way yang aku bangga pasal filem ni, walaupun kita tahu orang Indonesia kadang-kadang nak tiru dialek Malaysia ni, dia macam agak kekok. So the script is changed into bagi orang Indonesia ni macam boleh fix dengan watak tu. So some of the character, walaupun pelakonnya pelakon Indonesia, tapi kadang-kadang kita boleh nampak diorang melakonkan watak polis Malaysia, nampak watak yang bertempek ataupun watak rakyat Malaysia itu dengan yakin. Cuma kadang-kadang tu adalah slack sikit dia punya dialek tu, tapi boleh dimaafkan lah sebab kita faham dari segi dialek tu agak sukar sikit. Sebab kalau nak ikutkan gaya bahasa percakapan Indonesia ni, dia ada lenggok-lenggok dia kan. So bila kita cakap bahasa Malaysia yang lebih straightforward ni, dia akan ada lah lenggok-lenggok tu. Dia macam kadang-kadang orang Chinese kan, orang India, dia cuba nak cakap bahasa Melayu, dia ada lah dia punya karakter daripada mother tongue tu yang tak dapat hilang. So it's normal lah benda tu. Dan aku boleh katakan Acha Septriasa managed to bring the character dengan sangat bagus. Cuma aku harap karakter dia tu lebih ada function lah, instead of just tunjukkan sebagai peneman and everything. Watak dia tak ada function sangat. So aku rasa filem ni lebih kuat dengan watak Farid Kamil itu sendiri. Dan aku rasa watak Tun Mahathir pun macam tak ada kuat sangat. Aku ingatkan dia akan jadi main enemy dalam filem ni, tapi tak. Dia just muncul sekali-sekala, that's it. So benda tu mengurangkan sikit lah. Tapi on the whole, movie ni berjaya bagi aku untuk tampilkan sesuatu mesej yang berani lah. Sebab sebelum ni ada percubaan untuk buat filem tentang Dato' Tun Mahathir, tetapi sampai sekarang tak jadi kenyataan. Mana pergi filem tu aku tak tahu. Tapi at least dengan keluarnya Anwar Ibrahim ni, kita tahu bahawa filem-filem yang memaparkan tokoh ni memanglah akan ada isu politik sikit yang akan hinggap dalam filem ni. Tetapi bila dibuat tu, kita tahu respon orang macam mana. So aku harap sangat-sangat akan ada filem-filem yang memaparkan tokoh-tokoh ni. Walaupun tokoh-tokoh ni dibayangi oleh kontroversi dalam dunia politik, for me, movie adalah movie lah. Kita tak payah nak bandingkan dengan politik. Dan kalau nak kata movie adalah propaganda, aku percaya dekat mana-mana, Hollywood ke China Wood ke Tamil Wood ke apa, movie ialah semua adalah alat-alat propaganda. So kalau nak kata movie Anwar is propaganda, is a yes things to do lah. Memang yes, aku agree lah. Dan apa-apa saja movie pun kebanyakan adalah propaganda. Dan aku rasa benda tu lah normal. Tapi kenapa orang selalu anggap movie ni saja sebagai medium propaganda? So benda tu agak tak betul lah dan perlu diperbetulkan. Aku bagi filem ni 4 bintang. Is a worth movie to watch. Tapi jangan expect yang filem ni akan go deep into the untold story yang ditajukkan tu lah. Sebab pada aku movie ni just movie yang just layer biasa-biasa sahaja, tetapi dia bercakap tentang rasuah. So if you change the character, mungkin Anwar tu tukar kepada watak lain yang fictional, ataupun Tun tu sendiri tukar kepada watak fictional, still akan jadi sebuah filem yang menjadi. Sebab filem ni memang bukan filem pasal 100% kehidupan Anwar Ibrahim, tetapi diorang just gunakan medium kisah Anwar Ibrahim ni untuk bercakap tentang korupsi, which is a quite good thing. Sebab orang jarang bercakap pasal korupsi kan. Dan aku bagi ucapan tahniah lah sebab filem ni berjaya dihasilkan dan berjaya ditayangkan
kutipan berapa aku tak kisah, tapi aku rasa filem ni berbaloi untuk ditonton lah bagi siapa-siapa yang mungkin nak something different. Tetapi untuk capai tahap yang boleh dikatakan kuat tu tak sampai lagi lah, but still filem ni ada kualiti yang boleh dikatakan boleh lah kita nampak. Okay, dan harap-harap in the future akan ada lagi filem-filem seberani ini, walaupun genre sebegini akan mendapat kecaman ataupun digunakan sebagai alat-alat politik. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Ini bukan review pasal politik, ini just review hanya untuk filem Anwar Untold Story. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.